tu. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama diberikan kesempatan dapat berhimpun, berkumpul pada malam ni. Agak masa yang agak suntuk bila bonda dia beri saya boleh tak malam ni join. Tapi apa pun saya kata saya sebenarnya malu pasal berapa kali ajak tak dapat lagi. Saya rasa macam salah juga. Tapi apa pun mudah-mudahan pada malam ni Allah berikan ke peluang untuk kita bersama dapat berhimpun dan berkumpul pada malam ni. Saya percaya kita semua berhimpun pada malam ni dengan satu niat, satu nekat, iaitu untuk mencari redha Allah, kan? Betul kan? Dan minta host dan beberapa orang jangan semua tutup mic minta 2-3 orang tolong buka mic kerana saya memerlukan feedback balik. Video buka tapi mic selagi tak ada gangguan boleh buka, tak ada masalah. Baik. Pada malam ini saya nak mulakan perbicaraan soal hati. Saya tak tahu apa nak bagi pada malam ni kerana saya percaya ustaz-ustaz yang lain telah menyampaikan jauh lebih baik pada saya. Tapi apa pun saya cubalah apa yang termampu dek saya. Dan saya cuba untuk menyampaikan satu tajuk iaitu soal hati lah. Soal hati ni maksudnya sesuatu yang bersifat internal. Satu yang bersifat internal. Bila Allah menyebutkan dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Amin boleh buka mic Amin? Amin siapa Ya Ustaz. Akak minta 2-3 orang buka mic Mic dan kamera Ustaz. Mic dan kamera. Okey. Supaya tak saya nak buka ada kamera dipersilakan. Okey. Perempuan dan mati Allah sekalian, mic boleh buka. Mic beberapa orang boleh buka. Takut ganggu tak Ustaz? Bila Ustaz tanya nanti boleh orang lain. Tak apa, 2-3 orang boleh buka. Ya. Okey. 2-3 orang boleh buka. Okey. Alright. Baik, perempuan dan mati Allah sekalian, pada hari ni, pada malam ni, saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan soal hati. Soal hati ni ialah sesuatu yang bila mana Allah sebut dalam firman Allah surah Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makna dia apa puan? Allah suka orang yang membersihkan, yuhibbut tawwabin, orang yang bersih batin dia, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang bersih zahirnya. Jadi tawwabin tu bersih batin, sedangkan mutatahhirin tu bersih zahir. Maksudnya apa puan? Maksudnya Allah sangat menyukai orang yang bersih batin dia, artinya hati dia. Allah suka sangat bila kita yang ada dalam majlis ilmu seumpama ini, bahkan siapa saja, bila kita dapat membersihkan hati-hati kita daripada kotoran-kotoran najis yang tak nampak tu, seperti riak, ujub, takabur, hasad dan lain-lain banyak lagi tu. Namun demikian, jangan lupa puan Allah juga mencintai orang yang bersih zahirnya, iaitu bersih pakaiannya, bersih tubuh badannya, bersih tempat dia, dan Allah mencintai akan orang-orang tersebut. Maka perempuan dan mati Allah sekalian, izinkan saya pada permulaan ini saya nak bawa satu tajuk yang mungkin sebahagian kita dah tahu, ataupun mungkin sebahagian kita baru nak tahu, iaitu sesuatu yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Boleh nampak tak yang saya share ni? Kecil sangat lah Ustaz. Nampak Ustaz? Kecil sangat. Yang pakai telefon memang kecil sangat. Kalau pakai
pakai laptop Laptop dia okey besar. Ustaz. Komputer pun. Tapi Okey. pakai Boleh. handphone pun boleh besarkan. Boleh Pergi kat besarkan. skrin, besarkan. Sekejap saya cuba besarkan Boleh. kejap Tak ada, kita orang Masing-masing boleh buat besarkan. Ustaz. Kejap saya cuba kejap Okey. Oh ni. Okey kejap Okey boleh tak saya besarkan? Nampak tak? Okey, Ah, nampak. Ustaz, terima kasih. Okey Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz? Okey. Nampak Ustaz baik. Saya nak bawa perempuan kepada satu perkara yang Imam Ghazali pesan kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Selama ni bila kita meneliti ataupun mengkaji ilmu ni memberi manfaat tak kepada kita? InsyaAllah. Beri manfaat Beri tak? manfaat. Dan ini yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mengenai apa? Mengenai ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang beri manfaat satu kelebihan. Tapi saya nak cerita tentang ilmu yang beri manfaat dia. Sekarang ni, bila kita membicarakan tentang satu ilmu ni benar-benar tak beri manfaat kepada kita. Okey, kita nak cuba tengok. Ada 7 perkara, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang saya lorik warna hijau ni, apa dia? 7 perkara ilmu yang beri manfaat. 7 perkara ilmu yang memberi manfaat. Okey, mana? Apa dia memberi manfaat? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata wal ilmun nafi'. Allah, apa jadi ni? Ilmun nafi'. Apa dia ilmu nafi'? Bermula ilmu yang beri manfaat itu ada 7 perkara. Ilmu yang beri manfaat tu ada 7 perkara. Baik. Yang pertama, ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Boleh sama-sama baca saya? Ikut saya tak sekali? Boleh. Wal Boleh, ilmu Ustaz. nafi'. Bermula ilmu yang bermanfaat itu. Yang pertama je. Ma yazidu Ma Ma yazidu yazidu fi khawfika fi fi khawfika khawfika Khaufika minallahi ta'ala. minallahi minallahi ta'ala. ta'ala. Jadi kita nak sahkan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita perolehi, beri manfaat tak beri manfaat? Kata Imam Ghazali yang pertama, dia kata, ma yazidu, apa jua yang menambahkan fi khawfika, pada takutmu daripada ataupun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Puan saya nak tanya, apa agaknya ilmu yang kita belajar menambahkan takut kita kepada Allah? Yang saya faham malam ni sepatutnya pelajaran kita ilmu tauhid kan? Ya Ustaz. Ustaz yang tak dapat hadir tu, okey, patutnya mengajar ilmu tauhid. Okey, baik. Betul Ustaz. Ilmu tauhid tu beri dia kalau kita belajar tambah takut tak kepada Allah? Takut. Tambah Ya, takut. betul Ustaz. Betul. Takut. Kalau Pasal belajar ada ilmu apa pasal lagi? Ilmu neraka. fiqh boleh tambah takut tak? Tambah takut Ustaz. Tambah takut. Bukan takut ustaz, takut Allah. Takut apa? Takut Allah. Baik, yang ketiga. Kalau kita belajar ilmu matematik, boleh tambah takut tak kepada Allah? Takut. Tak. Tak. Boleh tak? Maksud, Kalau belajar ilmu sains, boleh tambah takut tak kepada Allah? boleh. Mestinya takut sebab di situ menunjukkan kebesaran Allah. Jadi, maksud Imam Ghazali dekat sini, apa saja ilmu bila kita belajar, dan ilmu yang kita belajar tu boleh menambahkan takut kita kepada Allah, ilmu tu beri manfaat. Boleh faham tak maksud saya? Faham. Faham Artinya Ustaz. kalau Boleh, awak belajar ilmu matematik memanglah belajar ilmu Beri matematik, manfaat. ini campur ni dapat ini. Tapi Beri dengan manfaat. sebab kita belajar itu, dia akan kita nak gunakan untuk perkiraan. Dalam perniagaan contohnya, dalam bagian muamalah. Ataupun dalam bagian apa? Dalam bagian kita apa yang gunakan matematik lagi? Tentang perkiraan zakat. Ataupun apa sajalah.
dalam kita takut kalau tersalah, ada orang yang akan terasa teraniaya. Jadi kita akan jaga perkiraan tu sungguh-sungguh. Itu dalam matematik. Jadi benda tu bila kita belajar matematik, kita belajar ilmu tu bertambah takut kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, kalau apa saja ilmu yang kita belajar, dia menambah takut kita kepada Allah, artinya ilmu itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Ataupun disebut dekat awalnya apa? Dia kata, wal ilmun nafi'. Tersebut, wal ilmun nafi'. Dan yang beri manfaat itu yang pertamanya, makin belajar, makin tambah takut kepada Allah. Apa saja ilmu. Tapi perempuan yang hadir pada malam ni, kena ingat satu perkara. Jangan sangka ilmu macam apa sama kita belajar beri manfaat. Ada juga ilmu yang sepatutnya beri manfaat, tapi tak beri manfaat untuk diri dia. Contohnya, ada orang belajar ilmu tauhid, tapi tak menambahkan takut dia kepada Allah. Bahkan makin sombong dia pula tu. Dia rasa bangga dia dengan sebab dia memiliki ilmu itu. Contohnya, macam saya banyak mengajar guru-guru Quran. Saya mengajar kelas tahsin, dekat Johor ni dia ada kelas tahsin. Saya mengajar guru-guru Quran tentang kaedah mengajar. Ataupun mengajar kepada umum lah untuk tentang makhraj huruf, sifat huruf dan sebagainya. Bila kita mengajar, kadang-kadang ada orang ni Ustaz, bila kita belajar Ustaz, saya dapati kadang-kadang imam tu baca tak betul Ustaz. Kadang-kadang ayah saya pun baca, kadang-kadang saya bimbang sangat dia baca tak betul. Menunjukkan apa puan? Kita belajar patutnya nak suluh diri kita. Bukan suluh orang lain. Boleh faham tak? Jadi sepatutnya kita belajar apa saja ilmu, kita nak suluh diri kita supaya dekat kita kepada Allah. Kalau kekurangan kita nak suluh diri kita, yang akhirnya akan menambahkan kita takut kepada Allah. Ini yang kata Imam Ghazali, makin belajar, makin rasa, makin nampak, makin bertambah takut dia kepada Allah. Sebenarnya apa saja ilmu, kecuali ilmu yang diharamkan lah, macam ilmu sihir tu, memang haram lah. Tapi kalau ilmu apa pun, tentang ilmu kemasyarakatan, sama ada ilmu agama ataupun ilmu akademik. Apatah lagi kalau ilmu agama kan. Apa saja belajar boleh menambah takut kepada Allah, maka ilmu itu disebut sebagai ilmu yang ilmu nafi'. Ilmu yang beri manfaat. Dia beri manfaat pada diri kita ke tidak? Ilmu nafi' tu, ilmu tu beri manfaat pada diri kita tak? Kalau dia benar-benar beri manfaat pada kita, kita akan rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama. Boleh faham Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, makin belajar wayazidu. Sama-sama ikut. Wayazidu fi basiratika. Bi uyubi nafsika. Okay, apa makna dia puan? Makin belajar, Makin tak tahu. makin bertambah apa? Fi basiratika. Makin bertambah nampak. Basir ni berkata nampak. Nampak apa? Nampak dengan uyubi nafsik. Apa makna dia puan? Kekurangan diri. Makin belajar. Orang tu kalau makin belajar, makin nampak kurang diri, orang tu dapat ilmu manfaat. Ada orang makin belajar, dia rasa diri dia makin hebat. Uish, kalau gini aku belajar ni, tak ada orang boleh challenge aku ni. Pernah ke? Ataupun pernah ke diri kita merasa gitu? Makin belajar, makin rasa, ya Allah banyak lagi aku kena belajar. Banyak punya aku tak tahu. Aku belajar Al-Quran. Ya? Macam itulah rasanya. Sepatutnya kita gitu. Ini yang kata Imam Ghazali, makin belajar, makin rasa, ya Allah, banyak kekurangan diri kita. Jangan rasa makin belajar, kalau macam ni tak ada orang boleh challenge aku ni. Aku kalau nak bahas, orang ni tak boleh lawan ni. Kan? Ini bermasalah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang, apa saja ilmu yang perempuan,
kita melalui program yang diadakan seumpama ini, dia dapat beri manfaat. Dan manfaat itu akan hadir. Yang pertama, bila bertambah takut kita kepada Allah. Yang kedua, makin nampak aib diri kita. Banyak kekurangan diri. Kalau dia belajar tajwid Al-Quran, bacaan yang sebenarnya, selayaknya, dia rasa, ya Allah, banyak lagi aku kena betulkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran aku, contohnya. Kan? Betul. Kalau apa pun kita belajar, rasakan itu. Barulah ilmu yang kita pelajari itu dianggap sebagai ilmu yang memberi manfaat. Manfaat. Ini tak kisah apa saja ilmu pun Ya. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ya Allah, banyak lagi aku tak tahu tentang ma'rifatullah, tentang ilmu tauhid ni. Banyak aku kena belajar untuk memantapkan iman aku supaya nanti satu ketika apa nama tu? Iblis tak ada hak untuk menggoda aku sehingga menggugurkan iman aku di saat kita dah sampai pada sakarat. Perempuan kena ingat pasal Iblis dah bersumpah dengan nama Allah. Dia akan goda kita anak cucu Adam di saat dia dengan apa cara pun. Dan kalau kita dah kena normal ini, dia akan goda macam biasa. Tetapi saat yang paling kritikal, dia akan goda di saat kita dalam keadaan sakarat. Itu habis-habisan. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau tak berjaya, habislah dia kata gitu. Dia akan goda iman kita, dia akan goda akidah kita, dan waktu dia akan menyerupa siapa saja. Kemudian dia akan mengatakan bahawa Tuhan tu sebenarnya tak ada. Katalah dia menyerupa mak ayah kita. Sebenarnya mak ayah kita pula dah meninggal kan. Dia kata sebenarnya Tuhan tu tak ada. Ibu salah. Ibu salah aja engkau nak, kata dia. Dia boleh. Itu pasal kita tak tahu tentang ilmu akidah, dan akhir boleh pula kita terjerumus dengan tipu daya iblis kerananya. Lepas tu buan artinya makin kita belajar ni, rupanya banyak kita kena perbaiki Belajar. diri kita lagi kan. Banyak kita kena belajar. Bukan puan aja, termasuk saya pun. Dan bila saya kalau mengajar ni, saya suka guna kitab. Tujuan apa? Kita dapat ilmu kan. Perempuan pun dapat ayat-ayat dia, dapat pemahaman dia dengan lebih baik lagi. Kan? Baik, Ya. dua. Setuju, Jadi Ustaz. pertama, ilmu manfaat itu ialah makin belajar, makin bertambah takut kepada Allah. Ingat takut kepada Allah ni bukan macam takut kita nampak singa, nampak harimau, bukan. Takut kita kepada Allah ialah seperti mana kita takutkan ayah kita yang garang. Kalau kita takut pada ayah kita yang garang, kita lari tak? Kita lari tak? Tidak. Kita tak akan lari. Kita akan apa yang ayah suruh buat. Apa yang Allah larang. Itu yang takut kita kepada Allah. Yang perlu untuk kita menghadapinya. Jadi apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu je. Itu takut kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Makin belajar, makin bertambah, nampak, ya Allah, banyak kekurangan diri aku lagi ni. Okey, itu yang kedua. Baik. Yang ketiga. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu wal ilmu nafi'. Yang ketiga, saya tulis nombor 3 ni, nampak tak? Nombor 3 ni kan? Okey, apa dia kata? Wa yazidu Wayazidu fi ma'rifatika fi ma'rifatika bi ibadati rabbika bi ibadati Ibadati Rabbika azza wa jalla. Azza wa Jalla. Azza wa jalla ni makna dia apa? Azza daripada perkataan aziz, yang mulia, yang telah mulia dia. Jalla artinya daripada perkataan jalal, artinya telah agung dia. Jadi makin belajar wa ilmu nafi' ialah sesuatu kita bila kita makin belajar, wa yazidu fi ma'rifatika, makin bertambah pada kenalnya engkau. Kenal ma'rifatnya, kenalnya engkau dengan apa? dengan Allah. Terhadap bi ibadati rabbik, cara untuk beribadah kepada Allah dengan betul. Azza wa jalla, Tuhan yang maha mulia lagi maha agung. Baik.
Rupanya kalau kita belajar satu ilmu, makin kita belajar, makin tahu cara untuk cara beribadah kepada Allah dengan betul. Terutama tentang syarat, sah, rukun, apa lagi, syarat wajib. Kita makin tahu, ya Allah, ini cara kalau contohnya semayang, kita tahu cara angkat takbir yang betul, cara nak masuk niat yang betul. Itu cara beribadah kita kepada Allah yang betul. Ini dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ini kalau dalam soal fiqh. Kalau dalam soal tauhid, akidah, okey, cara kita nak mempercayai, meyakini sesuatu yang menjadi hak Allah, yang patut ada dalam keyakinan diri kita tentang iman kita kepada Allah. Makin kita belajar, makin mantap iman kita. Makin nampak kita jelas, dapat kita kenal Allah. Yang katanya kalau waktu tu iblis nak goda kita, syaitan nak goda kita, takkan mampulah, tak mampu nak gugat kita. Itu kalau dalam soal akidah, kepercayaan kita yang menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah pegang kepada apa yang sewajarnya, sepatutnya. Kalau dah bidang hati pula, soal hati kan, kita kait dengan soal hati, tentang apa Puan? Kalau kita nak ibadah, kalau kita melakukan semayang kita, hati kena jaga, tak ada riak. Tasawuf. Ya, tasawuf. Tasawuf tu diambil daripada perkataan sufi. Diambil daripada sufi, sofa artinya menyucikan hati. Jadi tasawuf penyucian hati. Jadi bila kita menghadap Allah, kita wajib ikhlas tak? Ikhlas. Wajib tau ikhlas. Kalau kita tak ikhlas, berdosa buat. Kita buat apa saja. Contohnya pertemuan kita pada malam ni. Mesti kerana Allah. Kalau tidak kita berdosa kan. Ya. Betul? Berdosa tak boleh. Pasal hukum ikhlas niat itu adalah wajib. Contohnya kita syukur. Syukur wajib. Siapa yang tak syukur, berdosa. Mana? Bila Allah menyebutkan la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kamu tak nak syukur, ketahui azabku adalah sangat pedih. Menunjukkan syukur tu wajib. Dan di samping kita syukur, ikhlas tadi, itu yang dalam tasawuf disebut dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji. Tapi kena ingat, ada sifat-sifat terpuji yang kita nak hindarkan diri kita daripada apa nama tu, mengganggu gugat ibadah kita. Contohnya, bila kita buat ibadah kita tak ikhlas, campur riak, apa jadi? Cacat tak? Rosak tak ibadah kita? Berdosa. Rosak. Ya. Ataupun kita buat satu, contohnya kita bersedekah lah contohnya. Kita nak tahu apa orang kata bila aku bersedekah. Nakkan orang kata tu, apa orang kata? Itu dalam bahasa Arab dia panggil sum'ah. Sum'ah tu apa kak? Sum'ah artinya nak dengar apa orang kata. Ada orang puji aku, kalau orang puji bolehlah bagi lagi akan datang. Tapi kalau tak puji, malas aku bagi kat grup ni. Kan? Ada Ustaz. Benar itu namanya sum'ah. Buat sesuatu kerana nak dengar-dengar apa orang kata. Dan kalau kita belajar, makin kenal cara beribadah yang benar, yang betul, yang makbul daripada Allah, maka itu dianggap sebagai ilmu nafi'. Yang nombor 3. Ilmu nafi'. Dan 3 buat Jadi yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu, makin belajar, makin bertambah takut kepada Allah. Yang kedua, makin belajar, makin nampak, ya Allah, banyak kelemahan aku. Yang ketiga, makin belajar, makin kenal cara kita nak beribadah kepada Allah yang betul, yang tepat. Seperti mana yang Allah kendaki. 3. Okey, dah dapat 3 dah puan. Kita tengok yang keempat. Siapa nak baca yang keempat? Wa yuqallilu min raghabatika. Raghabatika fid dunya. Kalau kita belajar satu ilmu, dan ilmu itu dianggap sebagai ilmu manfaat,
Bila mana makin belajar, makin bertambah kurang cinta kepada dunia. Kalau dia belajar satu ilmu, bila dia belajar ilmu tu, makin mengurangkan rasa cinta dia kepada dunia. Maka itu ilmu yang bermanfaat namanya. Tapi kalau dia belajar, makin bertambah cinta kepada akhirat, problem. Nah, itu maksud dia. Boleh faham, Puan? Akhirat termasuk- ke? ya. Akhirat ke dunia? Ini dunia. Akhirat sih. Mengurangkan Makin kita cinta pada belajar, makin kurang rasa cinta kepada dunia. Dan ini Ah, sepatutnya kita kena tekankan, kita kena sarankan kepada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, bila belajar kena ingat, walaupun sekadar sekolah rendah sekalipun, kenapa pergi sekolah? Tuan-puan pernah tanya tak anak ataupun cucu kita, kenapa pergi sekolah? Kena nak belajar. Kenapa belajar? Kenapa belajar? Kerana Allah perintahkan suruh belajar. Kalau tak belajar berdosa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau tak belajar berdosa kan? Wajib. Apa tu wajib? Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi belajar ilmu tu wajib. Jadi kenapa? Tahu tak kenapa ibu ayah suruh kau pergi sekolah? Kerana ni perintah Allah. Kalau ibu tak hantar kau sekolah, ayah tak hantar kau sekolah, ayah dan ibu berdosa tau. Sebab tu ibu dan ayah nak kau pergi sekolah supaya apa? Supaya belajar. Tentang apa akan jadi masa akan datang itu hak Allah. Biar je. Belajar kerana Allah. Jadi jangan fikir pasal besok nak jadi apa. Perempuan pernah dengar tak? Ada orang belajar, dia bekerja on service. Tiba-tiba dia sambung belajar. Kerana apa? Tujuan dia nak naik pangkat. Nak naik gaji. Boleh tak? Ramai macam tu, Ustaz. boleh? Ya. Kena betulkan niat tu. Tak boleh. Kena betulkan niat. Pasal ilmu yang Tapi semua orang- bermanfaat. Ya kak? Ilmu yang beri manfaat ialah makin belajar makin kurang cinta dunia. Tapi bila dia belajar kerana Allah, percayalah dunia itu akan datang. Kalau dia belajar kerana, kenapa dia belajar? Contohnya, si A ni bekerja. Dia bekerja. Tapi aku kena tambah belajar lagi. Supaya aku dapat mahirkan apa yang, bidang aku dalam kerja ni. Ya? Dia belajar kerana nak top up ilmu, pengetahuan mengenai bidang dia. Itu tak apa. Tapi bukan kerana... Suara Ustaz tersangkut Ya. rasanya. Jangan belajar kerana ini ada harapan mudah naik gaji. Ini ada harapan mudah naik pangkat. Itu kena letak tepi. Itu letak secondary. Tapi selalulah letak priority kita belajar kerana perintah Allah satu. Yang kedua, mudah-mudahan bila aku belajar, banyak ilmu yang aku akan perolehi supaya bila aku buat kerja aku dapat laksanakan menepati seperti mana spek yang dikehendaki. Itu letak priority kak. Boleh faham InsyaAllah. Boleh, Ustaz. Ya, letak. Kita macam mana kita nak tanam pada anak-anak. Niat tu penting. Itu yang kata kita. Dan niat ini adalah kerja hati dan soal hati. Yang ini yang kita nak betulkan niat anak cucu kita. Belajar kerana mengurangkan cinta dunia. Bukan kerana nak naik pangkat. Aku belajar ni besok mudah naik pangkat. Aku belajar ni kerana mudah naik gaji. Itu akan datang. Jangan takut. Automatik dia akan datang. Bila nilai diri kita, diri seseorang tu naik, automatik benda dunia ni akan datang. Cuma yang kita nak tekankan di sini, jangan letak itu sebagai priority. Letak keutamaan, letak matlamat, letak niat supaya aku belajar ni supaya nak naik mudah naik pangkat, aku belajar kerana nak naik gaji. Jangan. Aku belajar kerana perintah wajib tadi kak Aku belajar kerana perintah wajib. Yeah. Yang kedua, memudahkan aku, contohnya, dalam bidang engineering. Dalam bidang apa sekalipun, dalam bidang accounting. Ataupun apa-apa, aku belajar supaya aku dapat memahirkan ilmu yang aku ada sekarang ni, supaya
aku dapat melaksanakan kerja dengan lebih mudah untuk apa nama tu? Untuk kerja-kerja ni memudahkan orang ramai. Pasal kerja ni adalah merupakan servis perkhidmatan kita kepada orang lain. Itu nombor 4. Makin belajar, makin kurang cinta dunia. Jangan letak dunia tu priority, tapi letak tu kemudian. Dia akan datang, jangan takut puan. Nampak Itu yang keempat. Makin belajar, makin Bertambah kurang cinta kepada dunia. tambah cinta kepada dunia. Kurang cinta kepada dunia. Okey. Baik. Yang kelima, sebaliknya. Ini opposite kepada yang keempat tadi. Wa yazidu Yazid fi ragabatika fi robatika fil akhirah. fil akhirah. Maksudnya apa kak? Makin kita belajar, seumpamanya macam malam ni makin belajar, mudah-mudahan makin bertambah cinta kita kepada akhirat kita. Kita belajar, mudah-mudahan kalau orang mati dan belajar ni syahid kak. Tapi bukanlah syahid ma'rakah, syahid yang orang pegang angkat senjata perang fisabilillah, bukan. Tapi mudah-mudahan bila kita belajar, contohnya saya ada beberapa anak murid saya yang umur dah lanjut dan ada dah meninggal pun dah. Tapi bila dia meninggal puan, saya tumpang syukur. Syukur tu bukan suka dia meninggal. Saya syukur pasal dia meninggal di saat dia masih lagi ikuti kelas untuk datang belajar. Bayangkan ada seorang anak murid saya. Saya malu nak sebut anak murid sebenarnya. Tapi oleh kerana dia belajar, saya sebutlah. Dia datang belajar. Umur dia 80 lebih. Bayangkan umur dia 70 lebih. Dia duduk dekat ada satu tempat tu. Yang bila dia datang tempat-tempat mana saya mengajar ni, dia terpaksa menaiki 2 bas. 2 bas kak. Agak-agak kita, kalau kita umur macam tu, sanggup tak naik 2 bas? Macam tak sanggup lah Ustaz. Ya, saya rasa Ustaz kata, puan, saya sendiri pun, ya Allah, saya kata. Sebab tu saya sangat... tu fikir juga. Ya, fikir juga kan. Tapi ini, dia naik bas. Dan bukan orang kaya. Perempuan tahu tak? Dan kemudian dia jalan apa nama? Jalan dengkot-dengkot. Kemudian dalam masa sama, dia terpaksa pakai tongkat. 1 tongkat. Naik bas tu turun naik bas. Dan dia pernah menumpang saya naik kereta. Dah meninggal dah orang tua tu. Dia pernah tumpang saya naik kereta. Selalu kalau dia tumpang, saya naikkan. Kak, habis, kalau saya ada free, saya akan hantar dia sampai ke rumah. Lepas tu saya hantar. Lepas tu, apa nama tu, dia naik. Dan lepas itu, dia bukan sekadar 1 tongkat, 2 tongkat. Saya ingat driver bas tu dah mesra dengan dia dah. Dia nak naik, bayangkan nak angkat kaki, dia angkat satu tangga tu, ya Allah. Hebatlah orang tua ni. Dan kemudian, last tu, dia pakai tongkat yang bersegi tu kak. Tongkat yang bersegi ada tu. 4 tu ya? Ada yang 4 tu. Yang bersegi. Dan dia datang naik teksi tempat mengajar saya. Orang bukan kaya. Tapi orang dia luar biasa dan mudah-mudahan dia dalam rahmat Allah lah sekarang ni. Pasal setiap kali saya mengajar, saya akan ingat dia. Setiap kali saya mengajar, saya ingat dia. Orang-orang ni, itulah kita ni pun tak tahu bagaimana usia kita. Dan makin belajar, makin bertambah cinta kepada akhirat yang kelima ni. Ini yang kita belajar ni, makin cinta akhirat. Bukan kerana duit, bukan kerana keduniaan. Kita datang belajar ni bukan kerana sanjungan, bukan kerana orang puji kita bagus, orang ni datang belajar, bukan. Kita datang belajar kerana wajibnya, satu. Yang kedua, mudah-mudahan kita datang dapat jumpa kawan-kawan, dapat kemesraan, dapat erat silaturahim. Selain daripada tu, apa dapat? Dapat keseronokan tau dalam majlis ilmu ni. Kadang-kadang dapat ketenangan enggak Betul. Saya percaya perempuan yang selalu datang di majlis ilmu ni, walaupun kita sekadar dalam online je ni, dapat rasa keterangan. Saya setiap kali bila ramai je cakap macam tu. Ya, kadang-kadang kita rasa macam saya datang mengajar ni, saya rasa satu kepuasan. Apa kepuasan? Kepuasan dapat mengajar. Satu, dapat menyampaikan. Yang kedua, dapat kemahiran. Kemahiran apa? Rupanya makin kita menyampaikan, makin mahir. Betul. Kita dapat kemahiran tu. Dan kemudian,
kalau perempuan nak tahu, bila kita selalu buka kitab macam ni, bukan sekadar mahir tau. Kita akan menjadi semakin, kita dapat, sebab tu kita dapat mengulang perkara yang sama berulang-ulang kali. Contohnya, saya mengajar di satu kitab tu gunakan fik solat. Saya mengajar di 40 buah tempat. Walaupun sebulan sekali sini, ada sebulan sini, tak apa. Tapi saya dapat ulang-ulang mengajar. Bila ulang mengajar, artinya kita dapat kemahiran mengulangi satu perkara yang sama. Macam ni, saya ulang-ulang ini, saya mengajar adalah 10 ke 20 ke 15 tempat saya mengajar guna kitab ni. Jadi yang kelima tadi apa? Makin belajar, makin bertambah cinta kepada akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita belajar ni, Allah terima keikhlasan kita. Allah terima sebagai ibadah kita kepada Allah. Sebab tu dalam majlis ilmu seperti mana yang kita bertemu pada malam ni, ingat satu perkara puan. Apa dia? Pasang niat yang baik-baik. Kerana majlis ilmu seperti ni, malaikat ada sama tau. Yang hebatnya online je ni, malaikat tu bukan sekadar kalau kita pergi dekat masjid je, malaikat akan ada itu kan. Tapi kita sekarang ni malaikat berada di setiap bumbung rumah kita. Sebab tu tolong masukkan niat yang baik-baik puan. Masya-Allah. Ya, pasal niat baik-baik. Niat yang baik-baik tu masukkan niat supaya Allah jadikan makbul. Contohnya ada anak kita, ada cucu kita ada sakit, ya, doakan untuk dia. Macam ni, lepas ni pun saya nak keluar, dia nak pergi ziarah, ada seorang bayi yang baru lahir. Dia ada masalah, lubang dubur dia tak ada, besok nak buat operation. Jadi minta perempuan yang ada dalam majlis ilmu ni pun tolong doa, mudah-mudahan Allah pemudahkan proses operation atau operation untuk dia besok, pembedahan untuk anak kecil ni. Kan? Amin. Ustaz doakan Dalam nanti kami aminkan. Okey, tak apa nanti insya-Allah. Ya. Baik, yang kelima, dia lawan pada yang empat, makin belajar makin kurang cinta dunia, sebaliknya makin belajar makin bertambah cinta kepada akhirat, sekaligus mencintai empunya akhirat. Masya-Allah. Maksud dia apa puan? Cinta bertambah cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah, empunya akhirat tu. Tu yang kelima. Yang keenamnya perempuan, wayaftahu basirotaka bi'afati a'malika hatta tahtariza minha. Ilmu yang bermanfaat yang keenam, makin belajar makin yaftah. Yaftah ni makin terbuka. Terbuka apa? Basirotaka, penglihatan matamu. Makin nampak. Mata hati lah. Makin nampak apa tak? Makin nampak bi'afati a'malika, sesuatu yang boleh merosakkan amal-amal kita. Contohnya kita buat baik. Kita buat orang tu bersedekah. Apa yang boleh merosakkan amal dia? Bila dia rasa bangga diri. Riak. Bila dah ada riak. Itu perkara-perkara tu. Itu afat a'malik namanya. Perkara yang boleh merosakkan amal. Bila kita tahu tentang makin belajar, makin nampak perkara yang boleh merosak amal, lepas tu apa nak buat? Hatta tahtariza minha. Jadi kita kawal diri. Perempuan, dalam diri kita ada tak pasal riak? Ada Ustaz. Semua orang ada. Riak ada, semua orang ada. Jadi macam mana nak atasi dia? Kita kena belajar Kawal tentang perkara-perkara dia. Kita kena mujahadah. Saya selalu cakap, saya mengajar, macam tadi saya ada mengajar, gunakan whiteboard, terang sana, terang sini. Okey, saya nak tanya perempuan, masa tu audiens saya lah. Saya tanya perempuan, saya ada riak tak? Perempuan tengok saya ada riak tak? Ada. Saya kena lawan. Tapi riak yang saya ada pada ketika itu tak apa. Macam mana boleh tak apa Ustaz? Pasal riak tu reaksi. Reaksi tak apa. Saya ke sana awak tengok. Saya ke sini awak tengok. Reaksi tu tak apa. Yang jahatnya riak yang minta puji di hati tadi. Hati minta puji. Pandanglah, lihatlah, pujilah aku. Itu yang salah dia.
Kalau bersedekah tu dia nak nunjuk-nunjuk supaya dia nak masuk duit dalam tabung. Bukan banyak sangat pun. Tapi dia nak menunjukkan dia masuk duit tabung. Masa orang tak ada, dia tak nak masuk duit. Lain kalau terpulang pada niat. Soal hati tadi, kembali pada niat dia. Macam mana niat dia? Niat dia buat tu kerana Allah ke ataupun kerana nak orang puji. Kurang-kurang orang tengok aku masuk juga duit. Walaupun tak banyak, aku masuk juga duit. Orang bukan tahu pasal masa aku masuk duit tu, aku lindungkan duit tu. Orang nampak biru je, tapi orang tak nampak biru besar, orang nampak biru je. Kan? Itu kena jaga. Jadi perkara-perkara yang boleh merosakkan amal seperti hasad dengki. Seperti riak tadi. Seperti takabur ataupun sum'ah. Ataupun minta puji, apa orang kata. Ini yang perlu kita hindari. Makin tahu, makin kenal, makin nampak perkara-perkara perosak amal ni. Sehingga hatta riza minha. Kita dapat mengawal diri kita. Kita dapat mujahadah lawan-lawan diri kita daripada perkara-perkara yang merosakkan amal kita. Betul Wan? Tu nombor 6 tu. Yang membuka mata hati pada perkara-perkara yang merosakkan amalmu kat bawah ni. Sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya. Nampak? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nampak tak nampak ni kerja Allah. Kita minta pertolongan Allah. Di saat saya menyampaikan, saya kena minta pertolongan Allah. Di saat puan mendengar, puan kena minta pertolongan Allah supaya mudah faham. Saya pernah ceramah kepada budak tadika puan. Alah Ustaz, tadika padahal, jangan main-main. Kita nak sampaikan mesej pada budak-budak tu boleh terima ke tak boleh terima. Pasal kita sampaikan ni bukan kerana hebatnya kita. Kita sampai ni pasal perintah Allah suruh sampaikan. Supaya budak-budak tu dia boleh terima menurut kadar akal fikiran mereka. Itu yang sahabat-sahabat kata it's not easy lah, bukan mudah. Baik. Jadi yang keenam tadi apa? Makin belajar, makin nampak perkara-perkara yang merosak amal sehingga kita berusaha untuk memelihara diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Termasuklah riak, ujub, takabur, sum'ah, apa lagi yang lain-lainnya. Boleh puan? InsyaAllah. Baik, dan yang terakhir kata Imam Ghazali, ilmu yang beri manfaat itu, dia kata apa? Wa yutali'aka ala makaidis syaitani Ala wa makani syaitan wururihi. wa gururi. Wa wururihi. Maksudnya Wa apa? gururi. Makin belajar, ilmu manfaat itu makin belajar. Wa yutali'aka. Makin terserlah. Makin timbul, makin nampak. Nampak apa puan? Ala makaidi syaitan. Makin kita belajar, kita nampak tipu daya syaitan. Kita nampak segala tipuan syaitan, wa gururi dan pedayanya. Tipu daya samalah makna dia kan. Tapi Arab dia suka perkataan berganda tu. Dia kata wa yutali'aka ala makaidi syaitan wa gururi. Gururi dan makaidi ni sama makna dia. Tipu ataupun pedaya. Lepas tu dia kata apa dia? Dekat bawah ni dia kata apa? Makin belajar makin bawah tu dia kata apa? Makin kamu nampak segala tipu daya syaitan dan putar belitnya. Apa tipu daya syaitan? Syaitan ni dia akan menyerupa siapa saja. Dia akan bisikkan apa saja. Kalau dia datang ke satu bisikan, tiba-tiba kita dapat lawan lah. Kita dapat elakkan, kita dapat hindarkan. Perempuan ingat, syaitan dia akan mengalah ke? Syaitan ni adalah satu makhluk yang tak pernah kenal putus asa. Yang patutnya kita, sifat ni patutnya ada pada diri kita. Tak putus asa bila kita berdepan dengan benda-benda macam ni. Masa kita lawan syaitan, syaitan cuba tipu daya. Tiba-tiba dia kalah. Kita jangan puas hati. Nanti dia akan datang lagi, lawan lagi.
datang lagi, lawan lagi. Jadi makin nampak segala tipu daya syaitan. Jadi segala itu tipu daya syaitan bila kita tahu je tuan-puan yang mati Allah sekalian, makin apa nama tu? Makin kita nampak tipu daya syaitan membolehkan kita dapat Dan- mengelakkan daripada tipu daya tersebut. Boleh kan? Okey. Apa nak ambil gambar? Boleh ambil gambar. Perbicaraan Dah kita ambil dah. tentang 7 ilmu mendapat. Oh, belum suruh ambil. Baguslah. Apa Kak? Benda ni kita share kan? Jadi 7 ilmu yang boleh Tapi manfaat. Sekali lagi, yang depan mula tu tak sempat Ustaz. Nanti Ustaz yang mana? semula Yang Arab dia? yang Arabnya. Okey, Arab dia. Tak apa, saya bagi. Bagus sangat. Kita ambil Kak. Masa ni untuk kebaikan kita. Ya, saya tengok. Saja. Okey, Puan Jadi saya rasa untuk malam ni, ini saja yang Cik nak sampaikan. Dan ini ada kaitan tentang hati-hati orang yang suci bersih. Lepas tu saya tajuk apa benda Kak apa nama bonda ni nak suruh sampaikan ni. Pak buat soal hati je. Jadi saya akan cuba ke depan pun saya akan bicarakan sesuatu mengenai soal hati. Supaya hati kita dekat dengan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang akan menyukakan Tuhan untuk diri kita. Sekaligus kita akan dapat redha Allah kerananya. Boleh Puan? Boleh Okay, insyaAllah. itulah 7 perkara. Mudah-mudahan dia akan dapat memberikan kebaikan untuk saya terutamanya dan kita semua insya-Allah taala. Boleh Puan? Okey. Boleh Ustaz, Saya insyaAllah. rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan kebaikan bersamalah walaupun tak panjang panjang tapi Ada soal jawab ke Ustaz? ya boleh Ustaz, insya-Allah. bagi soal jawab Boleh. sekejap. Boleh Kak. Silakan jemaah. Sila Jika buka ada video, boleh buka pertanyaan. video. Okey, Norehan Ahmad has raised his hand. Apa Kak Norehan nak tanya ni? Kak Boleh dengar Norehan tak, ada mana nak tanya? Ya, Kak Norehan silakan. Boleh dengar tak? Tak Ustaz, saya nak Ya, tanya. dengar. Sekiranya kita ada kawan yang tak percaya dengan hadis, apakah kita punya peranan di situ? Okey. Terima kasih Ustaz. Peranan kita kalau orang tak percaya dengan hadis. Dia bila tak percaya dengan hadis, sekaligus dia tak percaya kepada Rasulullah. Sekaligus dia tak percaya kepada Rasulullah. Macam Ya. perempuan tahu tak, hadis ni ada hadis sahih, ada hadis maudhu' palsu. Okeylah, palsu tu pasal dia ada-adakan, bukan hadis pun tapi dia kata ni pada Rasulullah. Tapi ada satu lagi hadis yang disebutkan hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis Nabi tak Puan? Hadis dhaif ni hadis Nabi. Hadis Nabi juga, cuma dia punya apa nama, mungkin rawi dia terputus di pertengahan jalan. Yang jadi menyebabkan dia tak dapat pengesahan siapa penyambung dekat situ yang terputus. Tapi kalau Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, dia akan anggap itu hadis Nabi juga. Dia tak akan tolak hadis tersebut walaupun dhaif. Sebab itu sebahagian daripada para ulama hadis dhaif mereka pakai untuk amalan-amalan sendiri. Dan hadis dhaif boleh membantu hadis-hadis yang dengan sandaran daripada hadis yang sahih lagi ataupun hadis hasan. Namun demikian kata Kak Nurhan tadi, kalau orang yang dia tak nak percaya, seboleh-bolehnya Puan, orang-orang ini jangan terlalu buat argument dengan dia lah. Baik. Macam mana cara nak masuk? Cubalah masuk cara baik-baik, cara perlahan, masuk sikit-sikit. Baik tu. Ya, Baik. ingat. Okay. Pasal kita takut bila dia tak nak percaya, dia tolak. Jadi tak cara langsung dia kufur. Dia Ya. boleh jadi kafir tau. Kerana tu takut tiba-tiba dia mati lepas tu. Ya.
Na'udzubillah. Jadi macam mana cara nak masuk? Na'udzubillah. Jadi kita takut benda-benda itu berlaku. Pada sahabat kita sayang dia kan. Kadang-kadang berlaku gitu. Itu yang mudah-mudahan kita doalah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dia untuk dapat menerima hadis Nabi SAW ni. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Wan Aisyah. Ya, tadi Ustaz disebut bila kita dalam perkhidmatan kita ambil periksa untuk naik pangkat. Ada tu dia memang ada peraturan Ustaz dan memang diwajibkan. Okey, sampai tahap tahap mana kena ambil periksa. Kena untuk menduduki pangkat ataupun pengesahan jawatan. Jadi dia mula-mula tentu bertumpu pada itu dulu niat dia. Jadi kalau dia tak niat pada kerana Allah tu, apakah berdosa pendapatan dia tu Ustaz? Dia tak ada masalah. Dia tak dapat benda tu. Cuma dia kena betulkan niat selepas itu. Contohnya baru ni, saya ada buat majlis syukur untuk seorang bayi. Seorang bayi, kebetulan ayah dia ni, dia kata sekarang servis dia berhenti sekejap pasal dia sambung belajar. Alright lah. Dia kata, tapi dalam masa saya cukur bayi tu, saya bisik dekat ayah baby tu lah. Saya kata apa? Awak bila sambung belajar, tolong betulkan niat. Betul, awak nak upgrade awaknya servis ataupun nak dapat macam tadilah. Macam Kak Wan kata tadi kan. Betul, dia nak untuk naik pangkat dan sebagainya. Tak apa, itu memang mungkin prosedur yang telah ditentukan oleh jabatan dan sebagainya. Tapi untuk kita dengan Tuhan, betulkan niat. Yang itu biarlah pihak jabatan dah tentukan memang untuk naik pangkat, untuk apa prosedur untuk naik gaji. Tak apa, itu never mind. Itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang penting dia Kak, kita betulkan niat kita dengan Tuhan. Walaupun itu disediakan oleh pihak jawatan, tapi hak saya dengan Tuhan, saya belajar ni kerana Allah perintahkan belajar, satu. Yang kedua, tugas saya, bila saya belajar, mudah-mudahan saya dapat ilmu pengetahuan ni, supaya saya dapat upgrade, servis saya ataupun perkhidmatan saya kepada komuniti. Ataupun siapa-siapa lah yang kita akan berdepan padanya Kak. Betulkan niat tu je, tentang yang benda tu dia akan datang, jangan takut. Whatever yang dah ada tu biar je. Rasa lebih berkat je. Ya, kita personally kita niat untuk orang-orang tu masukkan niat itu je. Mungkin kadang-kadang anak kita sendiri. So dia betulkan niat tu je. Doa naik pangkat jangan takut, dia akan datang sendiri. Terima kasih Ustaz. Okey Kak Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Okey Puan, saya rasa ada lagi. Ada Ustaz, saya tutup. Okey, rasanya tak ada pasal saya ada yang angkat tangan. Norehan tu kan ada Norehan dah soalan. ada. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa disampaikan ni dapat memberikan kebaikan. Saya pun nak bekerja ke Skudai ni, ada urusan yang tengok bayi tu tadi. Sama-sama lah kita doa. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan bayi tadi. Dia akan buat pembedahan esok, saya difahamkan. Jadi ayah dia minta kita sama-sama doakan supaya Allah rahmati dia, Allah berkati dia. Yalah, satu penderitaan bila nak buang air, tak ada lubang laluan untuk keluar. Satu masalah juga tu. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk si anak tadi dan bahkan untuk semua kita yang ada dalam majlis ilmu ini. Semoga dalam saya difahamkan ada lebih kurang dalam 73 orang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah berkati kita semua, Allah melindungi kita semua. Jangan lupa Puan, masuk niat-niat yang baik, supaya Allah jadikan kebaikan itu berterusan untuk semua kita yang ada di sini. Sebab tu saya sangat suka kalau contohnya kalau majlis ilmu seperti ini, semua buka video supaya kawan-kawan kita kenal. Oh, ni Kak Wan. Oh, ini Kak Norehan. Ini siapa? Kak apa nama? Kak Eda Irma. Semua kita supaya kita boleh Kak Ade. Okey, jadi kita dapat tengok kawan-kawan, kita boleh saling berdoa kawan-kawan kita. Mana kawan aku yang tu ya? Okey. Ni macam Radia Abdullah ni, macam kenal ni. InsyaAllah. Untuk akan datang bukalah video tuan. Supaya kita boleh saling kenal. InsyaAllah. Kami terima malu, kasih Ustaz. banyak. Dia dalam belajar tak Ustaz, boleh malu. kita tutup majlis dulu Ustaz.
Ya, silakan Kak. Okey, terima kasih banyak. Okey, Silakan. terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada kuliah Maghrib. Walaupun pada saya apa yang Ustaz sampaikan itu ringkas tetapi sangat padat dan sangat penting untuk kita tahu. Dan seperti Ustaz bagi tahu tadi, menuntut ilmu itu adalah wajib, dan jika tidak menuntut ilmu itu kita akan berdosa. Sesungguhnya selama ini pun kita dengar menuntutlah ilmu hingga ke akhir hayat, dan menuntutlah ilmu walaupun terpaksa kita merantau ke negara China. Betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Dan ilmu itu hendaklah ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ada 7 perkara ilmu yang bermanfaat yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Kita akan sambung kuliah pada kuliah Isyak sebentar lagi, dan mohon Ustaz tutup majlis kita dengan doa, tasbih kafarah dan juga surah Al-Mas. Dipersilakan Sama kita Ustaz. tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ampun maaf kalau ada kekurangan. Yang baik datang daripada Allah, terus ambil je, terus terimanya. Jangan sangkal, jangan tolak lagi. Tapi kalau kekurangan dalam kaedah penyampaian saya itu nak tolak tak apa, saya tak kecil hati. Gimana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Kak. Jumpa lagi Terima Ustaz. Wah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya minta undur diri dulu boleh? Silakan Ustaz. Ya, boleh Ustaz. Ya, Manita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata dia dapat